Penganugerahan ijazah Doktor Falsafah, Kepimpinan dan Pentadbiran Awam. Dipersilakan Yang Berbahagia Profesor Tan Sri Datuk Sri Dr. Noor Azlan Ghazali, Naib Chancellor. Ahmad Sarji Abdul Hamid. Siapa yang tidak mengenali Tun Ahmad Sarji? Sosok birokrat unggul, pemimpin korporat ulung, tokoh pengukuhan syiar Islam, peneraju sukan tersanjung, dan budayawan yang mencintai warisan bangsa dan tanah airnya. Harum namanya, anak sulung dari 8 adik-beradik, keluarga Abdul Hamid dan Mahani. Asalnya dari Kampung Batu Tiga, Tapah, Perak. Juga merupakan antara anak kampung yang terawal melanjutkan pengajian ke universiti. Semerbak nama Ahmad Sarji, semerbak itulah ketokohan yang terselah padanya. Pengabdian khidmatnya pada negara menjangkau 55 tahun. 35 tahun dalam pentadbiran awam dan lebih 20 tahun menabur jasa dalam sektor korporat, sukan dan gerakan massa. Betapa cinta dan setianya Ahmad Sarji kepada negara bak lirik lagu P. Ramlee. Berkorban apa saja, harta ataupun nyawa, itulah kasih mesra, sejati dan mulia. Perjalanannya dalam pentadbiran awam bermula Januari 1961 sebagai penolong pegawai daerah Kelang Selangor. Pelbagai jawatan yang diamanahkan kepadanya, umpama sebuah pelayaran, singgah-singgah di pelabuhan yang mendewasa dan mematangkannya. Antaranya ialah sebagai timbalan Ketua Pengarah Unit Perancang Ekonomi, timbalan Ketua Pengarah JPA, Ketua Pengarah MARA, Ketua Setiausaha Kementerian Perdagangan dan Perindustrian, dan pengurusi Lembaga Kemajuan Perindustrian Malaysia. Kenangan manis yang tidak dapat dilupakan sebagai pegawai muda ialah apabila dipanggil oleh Perdana Menteri pada ketika itu, Tun Abdul Razak, yang memandatkannya untuk memperkasakan sektor pertanian. Dengan sentuhan Ahmad Sarji, maka tertubuhlah Lembaga Pertubuhan Peladang dan beliau menjadi ketua pengarahnya yang pertama bermula 1973 sehingga 1979. Ketokohan Ahmad Sarji membawanya ke mercu pentadbiran awam negara, dilantik sebagai Ketua Setiausaha Negara KSN selama 6 tahun 7 bulan bermula Februari 1990 hingga September 1996. Sebagai pengemudi utama pentadbiran awam negara, beliau melaksanakan gerakan pembaharuan bagi melonjakkan kualiti dan keberkesanan penyampaian perkhidmatan. Antara inisiatif yang menjadi gesaannya ialah mewujudkan manual prosedur kerja, pengurusan kualiti menyeluruh, piagam pelanggan, penerapan nilai murni tonggak 12, pelaksanaan otomosi pejabat dan perkongsian data secara elektronik. Dampak kepimpinannya terpancar terang. Inilah arkitek kepada perkhidmatan awam yang membudayakan kualiti, produktiviti dan integriti.
Di kala era kepimpinannya, perkhidmatan awam Malaysia diiktiraf sebagai yang keempat terbaik di dunia. Sumbangan Ahmad Sarji turut melimpah ke peringkat antarabangsa. Kewujudan Commonwealth Association for Public Administration and Management, KAPAM, adalah hasil rintisannya dan beliau menjadi presidennya dari tahun 1996 sehingga 1998. Pengiktirafan global yang amat tinggi untuk anak Malaysia menerajui persatuan yang dianggotai 53 buah negara-negara Commonwealth. Kepimpinan unggul yang terpasak subur tidak terhenti apabila beliau bersara. Pengalaman dan pengetahuannya dimanfaatkan gergasi korporat seperti PNB, Sime Darby, Malaysia National Insurance, dan Malaysian Industrial Development Finance Berhad. Semasa negara berada pada kedudukan stabil mahupun bergoncang, Tun Ahmad Sarji sering diangkat sebagai salah seorang tokoh yang disandarkan pengharapan. Dalam bidang ekonomi misalnya, beliau adalah pengerusi Kongres Ekonomi Bumiputera ketiga 1992, pengerusi Majlis Perundingan Ekonomi II 1995 sehingga 2000, dan pengerusi Majlis Perniagaan Malaysia Indonesia mulai 2002 hinggalah kini. Ketokohannya turut dimanfaatkan oleh institusi keilmuan. Beliau merupakan Board of Governors ASEAN Institute of Management AIM, pengerusi eksekutif Cambridge Malaysia Education and Development Trust, mantan Presiden Harvard Club of Malaysia, Presiden pengasas Eisenhower Fellows Association of Malaysia, Chancellor Uni Razak, dan pastinya UKM juga menumpang tuah dengan pelantikan Tun selaku Pro-Chancellor UKM. Dalam ehwal pengukuhan syiar Islam, beliau dimandatkan Perdana Menteri pada ketika itu, Tun Dr. Mahathir Mohamad, untuk menubuh dan menerajui Institut Kefahaman Islam, IKIM, pada tahun 1992. Menerusi IKIM, beratus judul buku diterbitkan dan kini Radio IKIM menjadi salah satu wadah utama media berteraskan Islam. Semenjak 1997, beliau dilantik sebagai ahli Board of Trustees Oxford Centre for Islamic Studies. Sumbangannya amat besar dalam pengukuhan pentadbiran agama. Pada tahun 1999, beliau dianugerahkan tokoh Ma'al Hijrah. Terkini, pada Julai 2018 yang lalu, beliau dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong sebagai pengerusi jawatan kuasa tertinggi Institusi Hal Ehwal Islam peringkat persekutuan untuk mencadangkan penambahbaikan pentadbiran Islam di negara ini. Tun Ahmad Sarji turut diiktiraf sebagai peneraju sukan negara. Beliau dianugerahkan tokoh sukan negara 2016 dan merupakan salah seorang dalam Hall of Fame Majlis Olimpik Malaysia atas sumbangan besar khususnya dalam sukan kriket, bowling padang dan golf. Pada Sukan Olimpik London 2012, beliau adalah Chef de Mission kontingen Olimpik negara. Jiwa menghargai warisan begitu kukuh dalam sanubari Ahmad Sarji. Selama 18 tahun bermula 1995, beliau merupakan Presiden Badan Warisan Malaysia. Pada masa ini, beliau juga adalah pengerusi Yayasan Karyawan yang telah menerbitkan 21 karya agung Melayu. Pengetahuan dan pengalaman luasnya telah dicurahkan menerusi pelbagai penulisan. Magnum opus beliau adalah bukunya berjudul Given in Trust yang memenangi The Tun Sri Lanang Premier Award 2012, anjuran The National Book Development dan The Oxford Centre for Excellence.
Naluri seni dan budaya mengalir dalam diri Ahmad Sarji. Siapa tak tahu akrabnya Tun dengan nukilan seniman agung P. Ramlee. Bukan peminat biasa, bukan peminat tegar, tetapi peminat luar biasa yang sangat tegar. Koleksi karya P. Ramlee-nya luar biasa. Beliau meneliti karya-karya P. Ramlee yang dialun dan ditonton dengan jiwa yang mendalam dan mendorongnya untuk menulis tentang P. Ramlee. Antaranya, hasil penulisannya ialah P. Ramlee, Erti Yang Sakti, Gelora, lagu-lagu P. Ramlee 1961 hingga 72, dan Air Mata di Kuala Lumpur. Bagi UKM, kami berasa amat tersanjung kerana Tun Ahmad Sarji adalah seorang Pro-Chancellor universiti ini. Kami merasai kasih sayang Tun kepada universiti ini. Mercu tanda Tun yang terbaru adalah sumbangan 7,000 naskah, buku dan dokumen yang sangat bernilai dan bersejarah kepada UKM. Duli Yang Maha Mulia Tuanku Chancellor telah berkenan menyempurnakan pelancaran koleksi ini di Anjung Pro-Chancellor Tun Ahmad Sarji Perpustakaan Tun Sri Lanang. Terima kasih setingginya kerana Tunlah yang pandai mengunci dengan budi. Tun dengan UKM bagai lagu dengan irama, terpisah tiada dan terus berjiwa. Hadirin hadirat yang dihormati sekalian, di sebalik karisma dan wibawa Tun Ahmad Sarji adalah penyeri hidupnya. Seorang guru wanita yang mula dikenalinya pada tahun 1962 di Jalan Watson, Klang, Tuh Puan Sagiah Salikin yang dikiasnya seperti aktris rupawan Dolores Hart. Jiwa rasa gelora, kasih pada teruna, cinta pandang pertama itulah yang kini diikat bagai rambut disimpul mati pada 7 Disember 1962. Hasil kasih sayang itu, pasangan bahagia ini dianugerahi Sazilah Suryani, Farah Suhana, Farah Salizah, dan Arif Tuah. Bersyukurlah kalian punya ayahanda dan bonda yang pengasih lagi berjasa. Tun, engkau laksana bulan, tinggi di atas kayangan. Ampun tuanku, dengan besarnya sumbangan berterusan tokoh ini, patik memohon perkenan Duli Yang Maha Mulia tuanku menganugerahkan ijazah kehormat Dr. Falsafah Kepimpinan dan Pentadbiran Awam kepada Ahmad Sarji Abdul Hamid. Dengan kuasa yang ada pada beta, maka beta mengurniakan ijazah kehormat Dr. Falsafah Kepimpinan dan Pentadbiran Awam kepada Ahmad Sarji Abdul Hamid.